Assalamualaikum, welcome back to our channel. Apa khabar anda di luar sana yang sentiasa menyokong kami? Yes, hari tu aku dah sembang-sembang dengan Is pasal Running Man ada 2 part. Korang dah tengok belum? Kalau belum tengok, korang terus pergi ke channel kami untuk saksikan video itu. Alright, thank you guys kepada korang yang stay tune bersama dengan kami. Okay, hari ni aku kat sini bukan sahaja kesorangan. Memanglah aku bukan kesorangan, sebab Is ada dekat belakang sana. Serit lah sikit Is. Wah, ada. Hari ni aku berdua, tapi dia tak suka aku bercerita seorang. So hari ni aku nak bercerita seorang legenda yang aku rasa lagu dia, lakonan dia pun ada juga korang tengok. Dan kebanyakan lagu-lagu dia kita akan menyanyi setiap tahun. Dan lagu-lagunya berkumandang setiap tahun. Siapakah, apakah, mengapakah ia terjadi? Semuanya DOS. Let's go. Okay guys, hari ni aku nak ceritakan tentang Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad. Yes guys, dia dah dapat Datuk. Bila dia dapat Datuk? Kejap lagi aku akan ceritakan. Aku akan ceritakan lagu dia, apa filem dia berlakon, semuanya kejap lagi. Korang kena stay tune video ini sampai habis. Tapi sebelum tu korang kena share video ini, like dan komen. Dan pastinya kalau ala-ala korang dah tengok video ni, apa kata korang subscribe dan turn on butang notifikasi yang berbunyi ting ting. Macam tu lah bunyi dia. Asyik aku bergaduh dengan Daiz kan. So, Datuk Sudiman Haji Arsyad ini dilahirkan pada 25 Mei 1954 di Termeloh, Pahang. Nak jadi Pahang gang. Siapa orang kat sini? Ada orang Pahang kat sini? Angkat tangan sikit. Yes lah. Korang satu kampung dengan Datuk Sudiman Haji Arsyad. So, beliau pernah berkahwin bersama dengan Kamariah Jamaluddin pada 1981 dan bercerai pada 1984. So guys, selain penyanyi, selain berlakon, beliau juga merupakan seorang peguam. Kenapa beliau boleh jadi peguam? Kerana beliau belajar di Universiti Malaya di dalam jurusan undang-undang. So tak salah kalau beliau jadi peguam. Siapa? Tapi itulah, peguam ni korang tahu lah style belajar dia macam mana kan. Memang struggle lah. So tak salah beliau boleh jadi peguam. Dan ada juga fakta mengatakan beliau ni seorang ahli perniagaan. So beliau ni aktif pada tahun 1976 sehingga 1992. Begitu lama tempoh beliau aktif dalam industri seni tanah air. Okay guys, Datuk Sudiman Haji Arsyad ni banyak membawa genre R&B, balada, pop dan juga irama Malaysia. Dan beliau pernah digelarkan penyanyi ataupun penghibur nombor 1 di Asia Malaysia. Wow. Macam aku rasa penyanyi nombor 1 Asia Malaysia ni boleh dikatakan seluruh country dalam Asia Tenggara ni mengenali Datuk Sudiman Haji Arsyad. So nak dikatakan beliau ni biasa-biasa, tidak. Sebab itu aku panggil dia tadi seorang legenda. Okay guys, aku nak ceritakan sekarang ini kejayaan Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad ni sepanjang karier beliau di dalam industri tanah air. So, satu yang pertama ni aku nak ceritakan di mana beliau pernah memasuki World ABU Song Contest dekat Singapura pada tahun 1985 yang bersaing dengan 14 orang peserta di serata dunia. Kalau nak tahu tak menang ke tak? Yes. Walaupun tidak menang, beliau mendapat kedudukan nombor 5. Okey lah tu, top 5 kan. Mewakili Malaysia di dalam pertandingan tersebut. Dan sewaktu itu beliau ditemani bersama dengan komposer beliau sewaktu itu, iaitu Manan Ngah, di mana membawa lagu Pesta Dunia hasil ciptaan Manan Ngah dan juga lirik dibuat oleh Hapsah Hassan. Dan sewaktu pertandingan tersebut juga Hapsah Hassan Hapsah Hassan mendapat idea untuk mencipta lagu Salam Terakhir tersebut
di mana Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad pernah menyatakan kepada Hasan yang bahawa hidup beliau tidak lama lagi akan berakhir. Nampak tak insting seorang legenda tu akan berakhir? Menghasilkan satu lagu ciptaannya Salam Tak Akhir. So kalau korang dengar lagu Salam Tak Akhir tu, memang siapa hati tisu tu confirm leleh juga kan. Beliau pernah menjadi duta nyanyian pelancongan Malaysia pada tahun 1986. So pada tahun tersebut ada satu persidangan pelancongan Asia Pasifik PATA yang ke-35 yang berlangsung di Kuala Lumpur. Pada waktu itu Datuk Sudirman Haji Arsyad mempopularkan lagu Cintai Malaysia, Kenali Malaysia. Lagu ini sebenarnya dikompos oleh Carol Connors daripada Amerika Syarikat. So lagu ini juga pernah menjadi salah satu lagu tema tahun melawat Malaysia. So guys, selain itu beliau juga pernah menjadi duta untuk Proton, untuk Malaysia Airlines dan juga tak silap aku Hong Leong Bank lah dekat Malaysia ini. So banyaklah beliau ni menjadi duta-duta untuk Malaysia ni, senang kata macam tu lah. Okay guys, selain itu ada satu konsert besar-besaran dan secara percuma dibuat sendiri oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, iaitu konsert di Jalan Chowkit, di mana Sudirman membuat persembahan pada 15 April 1986 dan konsert tersebut dimasukkan ataupun direkodkan di dalam Malaysian Book of Record. So sewaktu konsert itu seramai 100,000 warga kota berpusu-pusu. Maknanya seramai 100,000 orang menghadiri konsert tersebut di Jalan Chowkit itu. So yang menariknya dalam konsert ini, bagi aku beliau membuat satu lagu di mana lagu Chowkit Road tu. Kalau korang nak dengar, korang tengok ni. So lagu Chowkit Road ini dihasilkan sempena konsert yang beliau buat di Chowkit Road ataupun Jalan Chowkit. Dan menariknya dalam konsert ini, akhir persembahan, Datuk Sudirman Haji Arsyad ini menyanyikan lagu Patriotik dengan mengenakan pakaian jalur gemilang di badan beliau. Wow, memang hebat lah. So kalau aku rasa kalau sekarang ada lagi konsert dekat Chowkit, aku tak tahulah jam macam mana KL tu kan. Guys, korang nak tahu tak kenapa beliau membuat konsert itu di Chowkit Road? Chowkit Road, di Jalan Chowkit. So sebenarnya Jalan Chowkit ni pada era Sudirman membuat konsert tu merupakan salah satu tempat golongan marhain, di mana orang-orang kebanyakan saja yang akan ada kat situ. So inisiatif Allahyarham tersebut membuat konsert adalah untuk tanda terima kasih kepada semua peminat-peminat beliau sewaktu beliau ada di dalam industri seni tanah air. So disebabkan itu, Datuk Sudirman Haji Arsyad membuat satu konsert secara percuma di tengah-tengah jalan, bukan di dalam dewan ataupun di hotel ke, untuk melakukan satu-satu konsert tu. So ini tanda penghargaan Allahyarham untuk peminat-peminat beliau. So dalam konsert ni juga beliau pernah menyatakan yang kita ni bukanlah semua golongan yang materialistik. So maknanya semua orang, semua kaum boleh datang dekat konsert tersebut. So disebabkan konsert ini juga rakyat Malaysia bersatu hati datang. Maknanya tak ada pemilihan kaum di antara mereka untuk datang ke konsert ini. Tapi guys, aku nak ceritakan sekarang ini ada beberapa fakta untuk anda ketahui sebelum konsert ini berlaku. Stay tune. So guys, 5 bulan sebelum konsert Chowkit Road berlangsung, atau tarikh tepatnya 19 November 1985, terdapat satu peristiwa berdarah di antara Ibrahim Libya dan pengikutnya serta anggota polis
telah tercalar imej pasukan keselamatannya. So ada satu peristiwa yang tidak diingini telah berlaku. Bukan itu saja guys, dan tarikh tahun tersebut juga merosakkan ingatan yang sangat-sangat istimewa buat negara, di mana tahun tersebut adalah tahun di mana pelancaran kereta nasional pertama Malaysia, iaitu Proton Saga pada Julai 1985. So 5 hari sebelum kejadian itu berlaku, Jambatan Pulau Pinang juga turut dirasmikan. So guys, ada satu lagi fakta di mana pergolakan politik negara sewaktu itu meruncing kerana apabila Musa Hitam meletakkan jawatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 16 Mac pada tarikh 16 Mac 1986. Wah, macam ni punya tangan. So sewaktu konsert itu berlaku, tiada apa-apa isu perkauman yang berlaku. So selepas lebih kurang sebulan konsert Chocolate Road ini berlangsung, so Tun Ghaffar Baba memenuhi kekosongan yang ditinggalkan oleh Musa Hitam. So itulah serba sedikit tentang konsert Chocolate Road ni yang berlangsung pada tahun 1986. So kalau sekarang ada lagi konsert-konsert macam tu, aku rasa memang best Malaysia ni. Sebab kalau kita nampak sekarang ini ada banyak isu-isu perkauman yang berlaku di antara kita. Hopefully politik negara kita akan berlangsung dengan baik, maupun di setiap negeri. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Okay guys, Datuk Seri Dr. Yahya Shah ni juga merupakan seorang penghibur nombor 1 Asia, di mana beliau telah dinobatkan pada tarikh 19 Mac 1989 di Salim Music Awards Festival yang berlangsung di Dewan Royal Albert London. So, ketika itu beliau merupakan penyanyi pertama Malaysia yang pernah memenangi anugerah tersebut. Maknanya tak ada pernah lagi artis-artis lain yang memenangi anugerah dekat festival tersebut. Selain itu, Sudirman Haji Arsyad juga mengalahkan 8 orang peserta daripada negara-negara Asia, termasuk Hong Kong, Filipina, Singapura, China, Taiwan dan sebagainya. So dalam pertandingan tersebut, beliau juga menyanyikan 2 buah lagu dalam bahasa Inggeris, iaitu 1000 Million Smiles dan juga Send in the Clown semasa festival tersebut. Dan sewaktu ketika persembahan beliau di festival tersebut, beliau melakukan aksi-aksi lucu seperti Charlie Chaplin. So untuk lagu 1000 Million Series ini dirakamkan kembali dan disebarkan ke seluruh Eropah. Menariknya lagu ini dirakamkan di London, di studio Abbey Road. Yang aku tahu latest one artis Malaysia yang pergi iaitu Kugiran Masdo. Aku rasa Yuna pun rekod kat situ, tak silap aku lah. Kalau aku salah, I'm sorry. Okay. So lagu ini rekodkan kembali di studio di mana band legend negara, atau bukan, dia band legend dunia rekod juga dekat studio yang sama, iaitu The Beatles. So lagu ini sebenarnya diangkat sebagai lagu tema Malaysia semasa Hari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Wow, kau nampak tak betapa hebatnya legenda kita ini sampai dapat siarkan lagu ataupun siarkan suara beliau ke seluruh Eropah. Menarik. So aku nak ceritakan sekarang ini tentang kematian, macam mana puncanya kematian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad ini, di mana pada 17 Julai 1991 Datuk Sudirman Haji Arsyad ini dimasukkan ke dalam ICU, Pusat Perubatan Tawakal, selama 4 hari. Dan disebabkan itu selama 7 bulan beliau terlantar sakit, dan keluarga rapatnya merahsiakan punca sakit Allahyarham ini. Puncanya beliau masuk ke ICU, di mana beliau dilaporkan pengsan setelah jatuh. Okay. So selepas keluar daripada ICU itu,
beliau tidak ke mana-mana kecuali ke rumah kakaknya di Butterworth, Pulau Pinang. So, peminat-peminat beliau juga pernah bertanya kepada kakak Allahyarham ni, di mana adakah beliau tak nak tunjukkan yang beliau ni sakit kepada peminat-peminatnya, hanya keluarga yang terdekat saja untuk mengetahui apa beliau sakit ni. So beliau tak nak peminat-peminat beliau ni sedih dengan kesakitan beliau alami. So 22 Februari 1992, hari Sabtu, jam 4 pagi, ketika itu beliau berumur 37 tahun. Datuk Sudiman Haji Arsyad telah kembali ke rahmatullah di rumah kakaknya, iaitu Datin Roziah binti Haji Arsyad di Bangsa, Kuala Lumpur. Okey, setelah 7 bulan beliau menghadapi penyakit radang paru-paru ataupun kanser, tak silap aku, kanser radang paru-paru ini, baru beliau menghembuskan nafas terakhir. So jenazah Allahyarham dibawa pulang ke Temerloh Pahang dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Cengal, Temerloh pada hari yang sama jam 3.45 petang. So kubur ataupun pusara Allahyarham berdekatan dengan ibu bapa beliau sendiri, dan Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad menziarahi Allahyarham yang dianggap sebagai satu kehilangan besar buat industri seni tanah air Malaysia pada ketika itu. Ialah seorang legenda, dah memberi jasa yang banyak di Malaysia ini, kehilangan satu permata yang sangat-sangat berharga buat Malaysia, guys. Sangat-sangat menjadikan. So pada tahun 2009, 16 Jun 2009, beliau secara rasminya digelar oleh Datuk Sudiman Haji Arsyad dan membawa gelaran Datuk setelah pemergiannya selama 17 tahun, dan diambil oleh kakaknya, iaitu Datin Roziah tadi, yang diberi oleh Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah. Alright, itu saja sharing aku tentang Datuk Sudiman Haji Arsyad. So kalau korang ada info-info menarik tentang Datuk Sudiman Haji Arsyad, korang boleh drop komen dekat bawah. Ataupun kalau korang ada siapa lagi untuk kami bercerita, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan thank you so much kepada korang yang menonton video ini. Jangan lupa like, share dan komen. Dan paling penting, korang subscribe dan onkan button notification yang berbunyi ting ting. So kita akan jumpa di next video. Korang kena stay tune dengan kami, sebab banyak lagi video-video menarik yang akan datang. Korang kena stay tune. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye, let's go.